Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'amim. Wa idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqq wahdina as-siratal mustaqim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa surau, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan kurnia nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita semua. Dan pada hari ini kita dalam keadaan tenang, amannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik, Allah berikan akal kita yang cerdas untuk kita membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka semuanya adalah kurnia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan taqwa. Bila ada iman dalam diri kita, tuan-tuan, itu satu nur, cahaya yang begitu hebat yang menandingi cahaya yang lainnya. Kerana itulah jalan petunjuk bagi seorang hamba Allah Ta'ala Azza wa Jal untuk mencari rahmat Allah Ta'ala, untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal dan diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba yang saleh. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Ta'ala Azza wa Jalla sekalian, dan hari ini juga merupakan hari kemerdekaan yang ke-66. Ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-66 untuk tanah air yang tercinta ini. Cuma sedikit, tuan-tuan, sebagai untuk ibrah pada diri kita, tuan-tuan. Dalam rukun negara telah termaktub kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama iaitu al-imanu billah, tuan-tuan. Maknanya orang yang merdeka itu mestilah bermula dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat perjuangan orang yang terdahulu yang memperjuangkan hak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai ke tanah ini, tuan-tuan, kalau bukan kerana mereka yang sanggup berjihad untuk diri mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff yang saya bacakan dalam solat maghrib tadi, tuan-tuan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala beritahu, wahai orang beriman, nak tak aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang besar, yang mana perniagaan itu boleh membebaskan, menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kemudian wa rasulih, dan beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjihadlah kamu di atas jalan Allah Ta'ala dengan jihad harta kamu. Wa anfusikum, dan diri kamu, tuan-tuan. Bila mana kita lihat ayat ini, tuan-tuan, ada orang dia hanya mampu jihad harta sahaja. Dia boleh bagi duit, dia boleh bagi apa saja yang ada padanya untuk jihad fi sabilillah, tetapi dia tidak boleh untuk berjihad bagi dirinya, untuk dia infak tubuh badan jasadnya untuk berjihad fi sabilillah. Tetapi ada orang yang berkemampuan, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita kenangkan orang yang terdahulu, tuan-tuan, yang sanggup untuk mengorbankan jiwa mereka, yang mereka menggadai diri mereka. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, yang mana dikatakan kullun nasi yaghdu, kullun nasin yaghdu faba'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis yang kita baca dalam Riyadhus Salihin, tuan-tuan, setiap manusia, kata Nabi SAW, yaghdu, keluar awal pagi, tuan-tuan. Boleh jadi keluar awal pagi itu sebab apa? Faba'un, untuk menggadai diri mereka, mereka mengorbankan diri mereka itu untuk apa? Mu'tiquha, yakni li ta'atillah. Mereka berkorban nyawa mereka itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au mubiquha, boleh jadi mereka menggadaikan diri mereka untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena bersyukur ada di kalangan ummatul muslimin yang dahulunya yang sanggup gadaikan nyawa mereka, tuan-tuan. Kalau bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terjangkau akal untuk kita memikirkan bumi yang sejarak jauhnya, yang begitu jauh daripada Makkah, Madinah ke sini, tuan-tuan, sampai dunia Islam tu ke sini, tuan-tuan. Kalau bukan kerana ada orang yang mujahadah atas dirinya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah kita kepada hari ini yang boleh merasa nikmat iman dan Islam, tuan-tuan. Kalau tak, kita semua ni tak menyembah Allah Ta'ala, boleh jadi kita menyembah tokoh-tokoh berhala, tuan-tuan, seperti agama Hindu dan juga Buddha. Maka sebab itu kalau kita menilik perjuangan dahulunya, kita mungkin tak mampu nak buat. Tetapi paling kurang disebut oleh guru kami, tuan-tuan, adalah menghargai pengorbanan orang yang terdahulu, kerana atas sebab jasa mereka itu sampainya Islam ke tanah air ini, tuan-tuan. Sebab itu dalam rukun negara kita, tuan-tuan, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah tonggak nak menentukan seseorang itu merdeka ataupun dia itu adalah seorang warga negara yang baik ataupun tidak. Kalau yang pertama itu gagal, maka rukun negara yang lain itu juga akan gagal. Sebab tu di akhir hayat, tuan-tuan, Umar Mukhtar, yang mana pejuang Libya, tuan-tuan, di akhir hayatnya, ketika mana dia nak digantung, berada di tali gantung, diberikan peluang untuk menyatakan permintaan terakhir. Maka dia sebut, dia kata apa? Adapun hari ini, walaupun hanya aku mampu untuk berkata-kata, tubuh jasadku diikat, dia kata. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa sebelumnya ini, yang mana dia boleh berjihad dengan tangannya memerangi tentera Itali, tuan-tuan, yang cuba untuk menjajah Libya pada waktu itu. Maka waktu itu bila dia ditangkap, dia kata, cukup memadai bagi aku, dia kata, dengan kalamku yang akhir ini, yang akan menjadikan motivasi kepada generasi seterusnya untuk membebaskan Libya daripada penjajah. Sebab tu kalam dia ini, tuan-tuan, sehingga hari ini telah menjadi
dicatat ataupun ditulis tuan-tuan sebagai motivasi kepada orang lain supaya apa? Untuk mengambil iktibar susah peritnya perjuangan orang yang terdahulu, yang menjadikan diri mereka itu sebagai cagaran kepada keamanan bagi orang lain. Kita mungkin tak mampu tuan-tuan nak buat sedemikian. Kita nak cagar diri kita tuan-tuan, nyawa darah kita untuk keamanan orang lain. Hari ini susah. Sebab tu kita nilai iman kita. Sebab tu keimanan itu mustahak. Sebila iman seseorang yang sudah sampai kepada maqamnya, yang dikatakan maqam, dikatakan dia cinta kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, dia tidak merasakan dirinya itu beban. Kita tuan-tuan nak suruh gadai nyawa kita benda yang simple pun kita belum tentu mampu. Orang buat gotong royong masjid, tuan-tuan tengoklah orang kalau gotong royong masjid surau tuan-tuan berapa ramai kerat yang datang. Bukannya pergi perang lagi, nak pergi mari gotong royong pun bukan semua yang boleh mari. Maknanya lemahnya iman kita. Sebab tu Allah Ta'ala ni telah meletakkan generasi ini tuan-tuan sesuai dengan keadaannya tuan-tuan. Sebab tu kita yang pada hari ini kena bersyukur yang amat-amat. Kita mungkin tak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu, tetapi hargailah perjuangan ataupun perjuangan generasi yang terdahulu, sehingga kita boleh menghisap tuan-tuan madu yang telah dibawa oleh mereka. Antara madu yang terbaik yang dibawa oleh mereka ini adalah madu iman itu. Sehingga kita boleh kenal Allah Ta'ala Azza wa Jalla, kita boleh kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal rukun iman, kita kenal rukun Islam, kita kenal erti puasa, kita kenal erti haji, kita kenal apa itu zakat. Semuanya itu perjuangan yang perlukan keperitan seseorang yang dahulu berjuang untuk menyampaikan kepada kita. Sebab ada saja sekatan yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan, kita ingat dalam sejarah di Malaysia itu sendiri yang dipanggil pembenterasan nasionalisme oleh British tuan-tuan. Kalau kita baca sejarah tu tuan-tuan, mereka membenteras sehingga mengadakan akta kepada golongan nasionalisme ini tuan-tuan, sebenarnya adalah golongan pejuang agama yang dahulu, yang mana balik daripada Timur Tengah tuan-tuan. Golongan Nusantara, Melayu Nusantara ataupun orang kita belah Nusantara ni yang pergi mengaji di sebelah-sebelah Timur Tengah, bila balik tuan-tuan, melihat berlakunya penjajahan terhadap tanah bumi Nusantara ini tuan-tuan, bukan di Malaysia sahaja. Bila sebut bumi Nusantara ni tuan-tuan, kita sebut alam Melayu, ataupun disebut oleh bangsa Arab sebagai Ardul Jawi, bumi Jawi. Jawi itu nisbah kepada bangsa Melayu. Mana mereka balik ke Indonesia, balik ke Thailand, balik ke Filipina, balik ke Kemboja tuan-tuan, semuanya mereka itu memperjuangkan agama. Sebab itu British dia takut, akhirnya dia mengadakan perjanjian dengan raja-raja Melayu untuk meletakkan akta, kononnya untuk mengekang pergerakan nasionalisme ini tuan-tuan, tetapi sebenarnya mereka membenteras perjuangan agama yang untuk disebarluaskan di tanah Melayu atau bumi Nusantara tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sejarah tu tuan-tuan yang begitu perit kalau kita lihat betapa suskarnya, hingga kan kalau kita lihat keadaan waktu itu tuan-tuan, kita renung kembali, kata subhanallah, bagaimana istiqamah golongan ini yang untuk menyebarkan agama, yang nak mempertahankan agama. Sebab tu Islam dia bukan menjajah, dia membuka wilayah. Sebab tu kalaulah Islam itu menjajah, Nabi dah ambil dah tanah Habsyah, Nabi tak berikan Habsyah itu kepada Raja Habsyah, tetapi Nabi tinggalkan Habsyah itu kepada Raja Habsyah untuk diuruskan sendiri, tetapi membebaskan sesebuah tanah ataupun sesebuah daerah negara itu untuk supaya mereka duduk di atas jalan yang benar, duduk di atas jalan yang disebutkan sebagai yakni berdasarkan kepada agama Islam, din, yang agama yang kita anuti pada hari ini. Dan apabila mereka ditindas, dizalimi oleh golongan yang bukan beragama, maka Islam itulah yang datang untuk membuka wilayah-wilayah. Sebab itu Islam tidak disebut menjajah, dipanggil Al-Fatah, membuka wilayah-wilayah Islam, sehingga Islam itu begitu masyhur dan kerajaan-kerajaan Islam begitu besar sehingga akan memerintah 700-800 tahun. Termasuklah di negara kita juga mendapat tempias
kesan daripada pemerintahan Islam, sehingga kan negeri Melaka itu sendiri duduk di bawah takluk ataupun duduk di bawah kepimpinan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1485, saya ingat saya tuan-tuan. Waktu itu apa dia, bila dibuka saja Konstantinopel tuan-tuan, dan kita duduk juga bernaung di bawah kerajaan Uthmaniyah. Sebab tu bendera kita Malaysia pada hari ini, iaitu logo bulan dan bintang, itu adalah milik Uthmaniyah. Itu kesan sejarah yang sepatut kita tahu kedudukan kita sebenarnya di mana. Sebab itu tanah ini adalah tanah milik Islam, kerana rajanya juga masih lagi berkekalan, sehingga raja-raja yang ada pada hari ini keturunan mereka begitu hebat, kerana ditinggalkan begitu pada mereka untuk memerintah tanah ini, supaya tanah ini sentiasa kekal dalam agamanya, iaitu adalah tanah negara Islam itu sendiri. Jadi bersyukur kita tuan-tuan, pada kali ini dah 66 tahun merdeka. Sebenarnya kita dah merdeka lama dah, cuma maksudnya 66 tahun itu bebasnya daripada cengkaman pemerintah ataupun penjajah pada waktu itu, iaitu British tuan-tuan. Baik, kita sambung hadis Riyadhus Salihin, hadis yang ke 26, tak habis lagi tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaih, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala alaih telah berkata pengarang kitab ini, iaitu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala alaih, bisanadihi, melalui sanadnya yang sampai kepada an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Kata Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatul lak aw 'alaika, kullu an-nasi yaghdu faba'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, aw kama qala. Hadis rawahu Muslim. Kita dah bincang tuhur syatrul iman, wudu itu sebahagian daripada iman, dan kita telah pun bincang walhamdulillah, menyebut alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita, iaitu al-mizan, timbangan di akhirat tuan-tuan. Sebut sekali je alhamdulillah, penuh timbangan itu. Maknanya betapa ruginya orang yang tidak mahu menyebut alhamdulillah. Sebab tu antara kelebihan kita dalam solat fardu, selepas solat fardu kita berzikir dengan menyebut Allahu Akbar, menyebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali tuan-tuan. Sebut sekali je alhamdulillah, itu telah penuh apa dia, satu timbangan kita al-mizan itu, iaitu mizan di hari akhirat, bukan timbangan kita di dunia. Maka kalaulah 33 kali itu, 33 kali timbangan itu penuh tuan-tuan. Setiap waktu solat disebut, ataupun lebih-lebih lagi kita menyebutnya dengan waktu-waktu yang lain, maka mendapat satu al-ajar, ganjaran begitu berlipat kali ganda yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka menyebut alhamdulillah. Kita dah bincang dah itu tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard pun kita dah bincang. Orang yang menyebut subhanallah walhamdulillah, lagilah tamla'ana ma baina as-sama'i wal ard. Maka kalau dia siapa yang sebut perkataan subhanallah alhamdulillah, maka Allah Ta'ala memberikan ganjaran baginya, yakni dengan menyamai, bila disebut dua perkataan itu, penuh ganjaran pahalanya yang mana memenuhi di antara langit dan bumi tuan-tuan. Yang tadi alhamdulillah sebut alhamdulillah satu je memenuhi timbangan, tetapi bila sebut subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu meringan-ringanlah kita untuk menyebut subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, walaupun bukan dalam waktu salat, di waktu luar pun kita telah bincang perkara ini tuan-tuan. Baik, sambungan wassalatu nurun. Saya lihat kepada Imam Nawawi punya syarah tuan-tuan. Wassalatu nurun yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih, qil المعنى إن من أجرها أن يجعل الله عز وجل نورا لصاحبها يوم القيامة. Yang mana disebut
maksud as-salatu nurun. Tuan-tuan, nur dengan dhiya itu beza tuan-tuan. Saya kita tengok sebab tu dalam hadis ni disebut was-sabru dhiyaun. Pun cahaya juga, kalau kita terjemah maksudnya cahaya juga. Dia sebenarnya berbeza. Tapi dalam bab as-salah Nabi kata as-salatu nurun. Tetapi dhiya ini as-sabru dhiyaun. Cahaya juga, sabar itu cahaya juga. Jadi kita kurang nak faham. Sebab tu bahasa Arab ni tuan-tuan, dia bahasa yang juga menggambarkan maknanya yang sebenar. Nur ini cahaya yang bukan memberi kesan panas kepada kita. Macam ni, nur, ini nur tuan-tuan, ada cahaya tapi tempias cahaya terkena tubuh badan kita, kita tak rasa panas. Itu sebagai nur. Adapun dhiya, iaitu cahaya, pancaran cahaya seperti pancaran cahaya matahari, bila terkena pada kita, kita rasa panas. Itu beza dia. Jadi kenapa Nabi SAW sebut as-salatu nur, cahaya yang tidak memberi kesan panas kepada tubuh badan. Dan mana pula as-sabru dhiyaun, sabar itu cahaya yang memberi kesan panas kepada tubuh badan kita. Apa yang menjadikan beza di situ? Bila sebut as-salatu nurun, kerana orang yang sembahyang ini tuan-tuan, secara umumnya kita boleh ambil ibrah paling mudah, dia memberikan kesan cahaya yang tenang kepada orang lain. Sebab tu tuan-tuan, para ulama sebut kalau di sesebuah tempat itu tidak didirikan sembahyang berjamaah, tak ada solat berjamaah tuan-tuan, semua solat masing-masing di rumah, masjid ada tapi kosong, lengang tuan-tuan, maka kamu akan merasai nur itu akan hilang. Hilang seri cahayanya pada sesebuah wilayah, tempat ataupun kampung ataupun daerah itu bila tiada padanya sembahyang fardu berjamaah. Sebab itu di sisi fuqaha Syafi'iyah, termasuklah al-Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih, menyebut solat berjamaah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Bila sebut fardu kifayah, orang pun asal lega. Tak apa, tak mari solat berjemaah di masjid, tak apa, paling kuat ada 2-3 orang, lepas dah. Yang penting ada orang buat, hak lain tak berdosa dah. Sebab tu kalau semua tak mau buat solat berjemaah, didirikan, dia tak boleh kata dibuat di rumah. Maknanya diberikan satu tempat khusus seperti masjid ataupun balasah kita kata, ataupun langgar, ataupun kita kata surau, ataupun musalla kita sebut, di sebuah tempat yang dibina khusus, ataupun di rumah-rumah tertentu. Contoh, kita isytihad tu, rumah tu tempat orang mari solat berjemaah, pergilah situ contohnya. Maka kalau tiada perbuatan itu dilakukan, maka satu kampung itu berdosa, satu mukim itu berdosa besar tuan-tuan. Maka diberikan oleh para fuqaha itu dengan kelonggaran yang masih kita rasa macam tak apa, tak pergi main jemaah ni, yang kata yang penting ada orang lain sembahyang dah. Sehingga kan kesan hari ni tuan-tuan nak sebut masalah solat berjemaah, ada satu kalam tuan-tuan, disebut dalam Facebook dah. Ni geng-geng golongan motivator tuan-tuan nak sebut. Kadang-kadang motivator ni dia juga perlu tahu kemampuan dia dari sudut agama, kefahaman agama dia. Takut tergelincir kepada kefahaman liberalism tuan-tuan. Contoh dia kata apa? Orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam dan juga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, belum tentu boleh memaafkan orang yang bersalah. Tak? Maknanya kita semua masing-masing perlu berusaha untuk jadi baik dan memaafkan orang. Kalam tu betul tuan-tuan, tetapi dia ada sedikit kesan dia yang memberikan cerminan bahawa tak solat berjemaah tak apa, yang penting kita mampu memaafkan orang. Faham tak? Kalam tu nampak macam baik, tetapi kesannya terhadap masyarakat bila baca tu, oh tak apa, tak solat berjemaah, yang penting boleh memaafkan orang. Maka saya pun cuba untuk beri balik keterangan kepada tuan punya kalam ni tuan-tuan. Saya kata apa? Saya kata kalam ni betul,
tetapi tak sempurna, saya kata, tak habis. Saya kata, kalaulah orang yang solat berjemaah, solat 5 waktu sehari semalam, solat berjemaah, termasuklah solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, tidak mampu untuk memaafkan orang lain, ini kan pula orang yang tidak sembahyang 5 waktu dan orang yang tidak menunaikan solat berjemaah itu sehari 5 waktu sehari malam, lagi sukar berbanding orang yang tadi untuk menunaikan ataupun memaafkan orang lain. Jadi di sini berlaku kontradik kefahaman. Sebab apa? Hari ini masyarakat cuba untuk membentuk peribadi jadi baik dengan bentuk baik itu secara bersendirian. Tak usah dah fikir orang susah, yang penting kita buat baik. Maknanya buat baik itu macam mana? Contohnya, kamu tak tutup aurat, yang penting kamu baik. Yang penting kamu nasihat orang, kamu bersedekah pada orang. Padahal bila disebut sesuatu perkara yang ada dalam arca ataupun dalam acuan agama, tuan-tuan, dalam acuan agama, bab aurat itu sendiri duduk dalam hukum agama itu, maka sesuatu yang melanggari agama, maka itu adalah benda yang tak baik. Tetapi kenapa berlaku sedemikian, tuan-tuan? Orang banyak bentuk kepada peribadi sendiri, yang penting kamu buat baik, apa yang kamu rasa baik, buat saja. Sebab itu solat berjemaah, tuan-tuan, dia membentuk akhlak peribadi kita. Sebagai contoh saya nak sebut as-salatu nurun, tuan-tuan. Apa yang kita dapat lihat kesan cahaya pada sembahyang itu? Kita ambil solat berjemaah sendiri, tuan-tuan. Kenapa masyarakat pada hari ini lebih mementingkan diri sendiri berbanding orang kata untuk mementingkan hidup secara berjemaah? Kita lihat di luar pada solat berjemaah. Masyarakat di taman perumahan kita kata, ataupun di kampung-kampung kita kata, masyarakat kita kata kejiranan rukun tetangga, tuan-tuan, KRT. Okey. Tuan-tuan, kalau kita lihat KRT, tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat kajian. Orang yang akan boleh untuk berkecimpung, bukan saya kata tak nafikan, walaupun dia tak mari solat berjemaah di surau masjid ni, ada golongan-golongan yang bila orang kata KRT ni dia boleh terlibat. Tetapi tuan-tuan, kalau kita lihat kajian secara umum, tuan-tuan, secara mudah simple, kalau program-program KRT ni kejiranan, tuan-tuan, kebiasaannya mukanya mesti ada di masjid ataupun surau yang biasa mari solat berjemaah, orang yang sama. Sebab apa? Sebab dia telah dibina atas hidup bermasyarakat, tuan-tuan. Dia telah dibina atas hidup untuk bermuamalah, untuk bertoleransi, untuk hidup saling bantu-membantu dalam waktu dalam solat berjemaah lagi. Sebab tu kesan dia nampak begitu. Tak dinafikan memang ada yang tak mari solat berjemaah itu, ia boleh terlibat, tetapi majoriti mereka itu adalah orang yang biasa datang boleh solat berjemaah, yang boleh terlibat dengan program-program KRT, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka telah dibina dalam hidup untuk apa dia? Saling menghargai, menghormati orang lain, saling untuk ada rasa untuk berkasih sayang dengan orang lain. Dibina atas saling untuk orang kata untuk membina atas kesatuan hidup secara berpenduduk bermasyarakat itu sendiri. Itu secara umumnya begitu. Rata-rata saya pergi tempat saya pun sama. Kalau kita tengok yang terlibat tu yang paling ramainya biasanya orang masjid, orang surau. Sebab mereka itu orang yang dah biasa duk terlibat dengan program-program berjemaah. Maka sebab itu solat berjemaah tu kesannya tinggi. Sebab tu, tuan-tuan, kalaulah ada orang yang menyatakan bahawa solat berjemaah ni tak penting dalam kehidupan masyarakat, dia silap. Contoh saya beri. Kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nabi kata dalam bab basal, bawang, tuan-tuan. Bawang ni baunya kita rasa taklah bau teruk sangat, tuan-tuan. Tapi dalam bab sembahyang berjemaah, tuan-tuan, bawang itu menjadi makruh hukumnya. Asalnya makannya tu tak makruh. Tetapi bila dibawa untuk bersembahyang, tuan-tuan, kita dalam sembahyang dalam keadaan masih berbau bawang, itu hukumnya makruh. Makruh ni apa? Ni satu lagi masalah kita masyarakat bila faham hukum fiqh itu hanya faham secara literal hukum tu semata-mata. Sah ataupun batal ibadah itu. Bila kata makruh, makruh tak apa, boleh buat. Tak buat
tak buat dapat pahala, kalau buat tak berdosa pun. Ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Maknanya dapat pahala tinggalkan perbuatan makruh dan tak berdosa pun bila buat perkara yang makruh. Kita nampak dasar secara literal saja hukum tu, ya, tak apa. Kalau buat tak apa, tak ada masalah. Sembahyang sah tak? Dalam keadaan berbau bawang tadi, masih sah. Tetapi hukumnya makruh. Makruh tu tidak disukai, dibenci. Di situ ada satu akhlak yang terbina yang Nabi SAW nak ajar pada kita, tuan-tuan. Apa dia? Ihtiramul al-akhar. Mengenangkan orang lain kiri kanan, tuan-tuan. Nampak tak salatun nur? Salat itu memberikan cahaya, tempias kesan pada orang yang rasa sejuk, rasa tenang. Sebab apa? Bila orang fikir makruh sembahyang ada bau bawang. Sebab ketidakselesaan orang yang berjiran dengan kita kiri kanan sembahyang, tuan-tuan, yang dalam keadaan kita berbau. Lagilah bau yang lebih teruk pada bawang. Contoh apa, tuan-tuan? Bau rokok. Contoh, minta maaf yang isap rokok sini, tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan ni, cuma saya nak sebut, kalau kita nak main sembahyang, tuan-tuan, hindarkan boleh mengganggu gugat ketenteraman orang yang berada dalam saf berjemaah. Kalau hak ni selesai, tuan-tuan, luar lagi selesai. Sebab tu saya kata apa? Solat berjemaah pun masih ada orang yang gagal dalam membentuk peribadi akhlak bermasyarakat. Ini kan pula orang yang tidak mahu datang solat berjemaah lagi sukar untuk dia boleh membina ataupun menghormati hidup bermasyarakat. Tu. Sebab tu dalam sembahyang berjemaah ni, Nabi ajar dalam membina peribadi akhlak dan bermasyarakat, tuan-tuan. Contoh lain, tuan-tuan, kita kata ada perkara sunat, asalnya sunat tetapi gugur sunat, boleh jatuh makruh hukumnya dibuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salat. Tengok, Nabi kata sawwu sufufakum, rapatkan saf kamu. Maknanya selarikan. Sawu tu maknanya luruskan, luruskan saf kamu. Dan kemudian saddul khalal, rapatkan. Saddul khalal ni jangan ada kerenggangan pada saf-saf ini. Maknanya kalau sehabis baik kita usahakan paling kurang pun kita kena bagi bahu bertemu, tuan-tuan. Bahu bertemu. Hari ini masyarakat mungkin sebab kerana selepas daripada peristiwa Covid, tuan-tuan, dia jadi orang kata dah terbiasa. Sebab Covid dulu orang risau dengan sebab masalah virus dan sebagainya. Hari ini telah pun kembali pulih, tuan-tuan. Kita perlu untuk mengembalikan sunat muakkadah yang dituntut dalam solat berjemaah, iaitu dengan merapatkan saf dan meluruskan saf ini, tuan-tuan. Baik. Kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan, orang semayang sampai boleh dihimpit masuk. Ada. Kadang-kadang kita pun pelik. Ada. Kalau lagi-lagi dekat nak waktu semayang tu, mereka sehabis usaha nak masuk dalam tu, kita tengok kita duduk dah, tuan-tuan. Ada. Duduk bertemu lutut dah. Dia nak celah tu juga masuk. Tapi boleh bila orang bangun, boleh rapat. Boleh ada ruang. Tetapi agak rapat lah, sempit. Memang orang kata sempit, tapi kita memang bahu kita dengan orang sebelah ni memang rapat sungguh. Jadi bila semayang, tuan-tuan, tengok macam mana ihtiram kita dengan orang dalam bab ni. Contoh pada akhir sembahyang, tahiyat akhir, tuan-tuan. Duduk tahiyat akhir tu dipanggil duduk tawarruk. Sunat. Hukumnya sunat. Dan kalau kita belajar dalam bab solat, dia termasuk dalam sunat hayat ke sunat ab'ad? Sunat hayat. Buat dapat pahala. Mana ditinggalkan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Betul tak? Kalau sunat ab'ad, dia dituntut untuk dibuat. Kalau ditinggalkan tanpa kita melakukan sujud sahwi, maka tidak sah sembahyangnya. Dia wajib i'adah, ulang balik sembahyangnya. Itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni semacam qunut di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Seperti apa lagi? Tahiyat akhir, tahiyat awal, menyebut salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Ibrahim. Jadi ini antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Adapun sunat hayat ni dia tidak memberi kesan pada semayang tu. Masih sah, kalau tak dibuat pun tak apa. Cuma kita kena faham, dia sunat, asalnya hukum sunat, tuan-tuan, tetapi jatuh makruh bila dibuat.
Tawaruk tuan-tuan, bila kita soft, kita dah rapat tuan-tuan, kita nak duduk tawaruk macam mana? Duduk tahiyat akhir macam mana? Di antara pilihan, antara duduk tahiyat akhir dengan duduk iftirash, duduk antara dua sujud, manakah lebih afdal waktu ketika saat kita duduk dalam berhimpit dalam semayang berjemaah? Duduk iftirash, bukan duduk tawaruk. Sebab apa? Boleh mengganggu orang di sebelah kita. Nampak tak? Kita walaupun kita tak himpitlah kaki dia, tapi orang tu ada tak dia akan rasa tak selesa duduk. Dia akan rasa macam orang kata kita duduk ni menyengit badan kita sampai dia pun rasa macam terbeban untuk duduk di sebelah kita. Ya akan ada. Berilah nanti insya-Allah.
Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan rahmatullah taala azza wa jalla. Jadi kalau kita lihat as-salatu nurun itu, maka para ulama menyebut tadi, cara mudahnya kita boleh faham tadi, dikatakan apa? Wa yakuna fid dunya aidan ala wajhil baha bi khilafin man lam yusalli. Sebut oleh Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata dan di dunia pun juga kita boleh lihat kesan orang yang sembahyang itu berbeza, bi khilafin man lam yusalli, dengan orang yang tak sembahyang, dia kata. Kemudian waqil hiya tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila as-sawabi kama anna an-nura yustadha'u bihi. Maka disebut oleh Imam Nawawi, kata apa? Dan sembahyang itu boleh mencegah kita minal ma'asi, daripada untuk buat maksiat, wa tanha 'anil fahsya' wal munkar, dan mencegah kita pada buat fahsyak dan munkar. Sebab tu saya sebut dah tadi sikit tuan-tuan, dalam bab sembahyang berjemaah ni tadi, kalau kita faham setiap hukum dalam sembahyang itu bukan hanya semata-mata untuk mengesahkan sembahyang, tetapi membina diri kita ataupun membina akhlak kita tuan-tuan. Sebab tu baru kita akan faham apa dia boleh mencegah daripada maksiat, boleh mencegah daripada fahsyak, boleh mencegah daripada munkar. Macam kita sebut tadi, kalaulah orang yang sembahyang berjemaah tadi duduk tawarruk tuan-tuan, dia untuk tak buat untuk duduk tawarruk ataupun duduk tahiyat akhir, dia memilih untuk duduk iftirash bagi menjaga kehormatan jiran yang berada di sebelah ini, yang boleh jadi menyakiti ataupun boleh menjadikan mengganggu keselesaan jiran sebelah, maka dipilih untuk duduk antara dua sujud. Itu adalah menjadikan pembinaan akhlak pada dirinya, sebab dia mengasihi jiran sebelahnya. Ini yang baru kita akan dapat rasa, ini yang Allah Ta'ala maksudkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang boleh mencegah daripada fahsyak dan munkar. Sebab tuan-tuan, fahsyak ni apa? Fahsyak ni adalah benda yang tak nampak, kejahatan dalam hati, suka buruk sangka ke orang, suka ada rasa hasad dengki, suka tak senang dengan kelebihan yang ada pada orang lain dalam hatinya tu, hasad dengki lah tu, ataupun apa-apa jua berbentuk dalam hati ini, iri hati pada orang dan sebagainya, tidak akan berlaku bila mana orang yang sentiasa berusaha daripada sembahyang itu tadi, dia ada rasa kasih pada orang lain tuan-tuan, maka di situ sukar orang ini akan ada perasaan benci ataupun perasaan jahat terhadap orang lain. Itu memang begitu. Sebab tu kita tak pelik tengok orang yang bila sampai maqam salatnya itu dah sampai tahap lunak, sampai dah tahap orang kata, bukan kata selesa, bukan kata biasa selesa dah, maka sampai tahap dia itu adalah orang yang begitu rasa manisnya sembahyang, sehingga kan kalau dia tak sembahyang, bukan hanya sembahyang fardu, contohnya kalau sembahyang tahajud, dia tahajud ni sunat je pun, tapi dengan sebab dah biasa terlalu selesa dan sehingga kan akrabnya kepada sembahyang itu, kita akan nampak kesan orang ini dalam dirinya, kita rasa tenang melihat orang tersebut. Bila dia bertutur berjumpa dengan kita tuan-tuan, kita rasa tenteram. Dia bercakap pun tak pernah menyakitkan hati kita. Dia bila memandang kita, pandangnya itu adalah pandangan yang penuh kasih pada kita. Bila dia mendengar apa yang kita nak ucapkan padanya, dia akan mendengar dengan sesungguh-sungguh hatinya. Ini beza tuan-tuan. Sebab tu kita kena bina diri kita dengan solat ini tuan-tuan. Supaya apa? Ada nurnya itu bukan hanya pada kita, tetapi memberi kesan pada orang lain juga. Ini yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaihi dalam syarah Sahih Muslim tuan-tuan. Maka kata akhir tuan-tuan disebut, dia kata apa? Yustadha'u bihi, dan menjadikan cahaya berikan kepada orang lain cahayanya, tempiasnya kepada orang lain juga. Kullu hadza fahiya nurun lil 'abdi fi qalbihi, dan inilah juga dikatakan nur cahaya kepada hamba-hamba yang sembahyang ini, termasuklah fi qalbihi, dalam hatinya, wa fi wajhihi, wa fi qabrihi, wa fi hasyrihi, dalam hatinya, pada wajahnya, dalam kuburnya, dan juga dalam sembahyangnya, dalam pada di mahsyarnya kelak nanti. Sebab itu
Di mahsyar nanti tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Perbezaan, khilaf di antara orang lam yusalli dan juga orang yang yusalli, orang yang sembahyang dengan orang yang tak sembahyang. Apa bezanya? Kerana sembahyang itu ada cahaya pada setiap orang yang sembahyang. Sebab tu nampak kesan di kepalanya ini tuan-tuan, bila lihat pasal apa kepala dia tu bercahaya tuan-tuan, berseri-seri pada kepalanya itu, maka di situ disebutkan kerana apa? Kesan daripada wuduk yang dia ambil ketika dia hidup atas dunia dahulu untuk menunaikan ibadah as-salah pada Allah Subhanahu wa taala, khalisatan lillah, ikhlas dia kepada Allah taala azza wa jalla. Tuan-tuan rahmat Allah taala, nanti kita akan sambung satu-satu pun tak apa tuan-tuan, walaupun hadis ini sebenarnya pendek je pun. Nanti kita sambung, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu menjadi bukti pada kita. Sebab apa tuan-tuan? Salah, zakat mesti sekali tuan-tuan. Sebab nak membuktikan hati orang itu telah terbina dengan sembahyang, dia kena dibuktikan dengan dia cuba memberikan sesuatu pada orang lain, maka baru akan nampak kesan sembahyang dalam dirinya. Sebab tu kita selalu berjumpa dalam ayat waqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Sebab tu orang sembahyang kalau dia tidak berzakat ataupun dia tidak bersedekah tuan-tuan, kesan sembahyang tu tak berapa nak nampak. Sebab tu kalau dengan memberi sedekah tuan-tuan, batu kita akan lihat nanti akan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, seorang lelaki miskin yang bertanyakan apa jalan keluar bagi masalah ailah dia, kemiskinan dia. Tetapi Nabi tetap kata padanya di akhir hadis itu mengeluarkan walau bisyiqqin tamrah, kata Nabi, walaupun hanya dengan separuh kurma engkau tetap kena keluarkan walaupun kau miskin. Seusaha sehabis baik walaupun miskin, dia kena keluarkan sedekah. Sebab apa? Itu ada rasa nur dalam dirinya, kasih pada orang, dan akhirnya Allah Ta'ala gandakan sedekahnya pada orang yang susah. Lagi-lagilah Allah Ta'ala akan keluarkannya pada kesempitan hidup itu. Wallahu Ta'ala alam. Ada soalan yang tanya tuan-tuan? Baik, insyaAllah cukup sekadar itu. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Surah yang tasbih kafarah dan surah al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.